Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. So hari ni kita akan mulakan bahagian A. Kita akan bincang 10 soalan objektif yang pertama Okay, sini ada 20 markah. Satu soalan satu markah dah sepatutnya. Okay, tengok yang ni nombor 1. Okay, nombor 1 dia bagi piramid. Okay, soalan ni simple sangat. So dia bagi bentuk piramid. So bila awak buka bentangan, bila awak buka dia nak bentangan bentangan bagi piramid. So awak kena bayangkan bila awak buka 3D tu dia jadi bentuk yang mana. So kalau awak contoh ni mana satu jawapan dia? A, B, C, D. Dot. B boleh tak? B tak boleh. Tak boleh. B tak boleh. B tak boleh. B tak boleh. D cikgu D. D. Jawapan Dot. awak yang mana? D. Donkey. Donkey. Ya, jawapan dia ialah D. Okay. Memang kena bayang ni. Okay, kena bayang bila tutup ni dah naik ke atas ni. Okay, jawapan dia ialah D Bila awak buka bentangan tu dia akan dapat macam ni lah bentuk dia. Okay, kalau lah awak tak boleh bayangkan kena buat apa? Guntinglah kertas. Okay. Dalam periksa kena nampak lah bentuk dia. Okay, kalau tak boleh sekarang ni awak kena gunting lah. Gunting bentuk ni, lepas tu lipat lah tengok mana yang jadi. Okay, kita tukar nombor 2. Okay. So ni soalan nombor 2. Diberi, tak nampak Okay, cikgu tulis kat sini dia punya soalan. Diberi 1/4 M kuasa 2 tambah N sama dengan P. So dia minta gantikan nilai. Dia dah bagi M sama dengan negatif 2, P sama dengan negatif 3. Tak ada masalah, awak ganti nilai kemudian terus dapat jawapan. Okey, jadi langkah yang kedua, gantikan M dengan P lah. Kita nak cari N soalan dia ialah nilai N. Jadi N memang tak ada nilai lah. So letak sini negatif 2 kuasa 2 tambah N. N tak perlu ganti sama dengan P negatif 3. Masukkan nilai dulu baru senang. Masuk nilai dulu kemudian tinggalkan P. Tinggalkan N sahaja Okay, so kita akan tinggal yang ni lah. Kita akan dapatkan yang ni. Okay, kemudian sambung. So sini kalau awak kira dapat berapa ni? Negatif 2 kuasa 2 dapat berapa? Ni tekan dapat berapa? Negatif 4. Tak ada negatif 4. Awak tekan kurungan negatif 2 kuasa 2 awak akan dapat. Negatif ni kita akan darab dengan negatif, dia akan jadi macam ni. Cikgu tulis sini. Dia akan jadi macam ni. Negatif 2 darab dengan negatif 2. Negatif darab negatif ni dia akan jadi positif lah. Jadi awak akan dapat positif 4 tambah N sama dengan negatif 3. Okey, sekarang kita boleh potong ni. Okey, ni kita boleh potong 1, ni boleh potong 1. Jadi awak akan tinggal N sahaja di sini. Depan ada 1 kan? Ni depan ada 1. Depan ada 1, okey? Jadi awak akan jadi tinggal macam ni. 1 tambah N sama dengan negatif 3. N sama dengan, ini pindah jadi negatif 3 tolak 1. N sama dengan negatif 4. Jawapannya ialah A. Negatif 4. Okey Okey, so kita sambung nombor 3. Okey, cikgu akan tulis soalan dia. So X tolak Y kurungan 5X tambah 2Y expand atau kembangkan. Okey, kembangkan awak kena buat macam ni lah. Kena buka. Okey, 1, 2. Okey, kemudian buka sini 3, 4. Ni tadi 3, 4 kan. Okey, ini tadi 1, 2. 4 kali lah. Okey, 4 kali kena tukar. Okey, kita kena buka. Bila kita kembangkan, kita kena buka dia punya kurungan dia tu. Okey, jadi sama dengan yang mula tu darab dapat berapa? X dengan 5X kuasa 2. Okey, dapat 5X kuasa 2. Kemudian yang kedua ni tambahkan. Ini kan positif kan. Jadi tambah 2Y kuasa 2. Buka yang ketiga. So ya, tengok yang ketiga ni ada negatif kan. Nampak kan? Negatif kan. Jadi negatif darab sini positif kan. Yang nombor 3
Dapat sini negatif. Negatif berapa? 5xy. 5xy. Kemudian awak tengok yang nombor 4 ni. Okay, nombor 4. Depan y ada negatif. Belakang ada tambah. Jadi kat sini awak mesti tukar dia jadi negatif. Negatif berapa? 2y kuasa 2. 2y kuasa 2. Kemudian kena ringkaskan lagi. So kalau kita tengok sini kita nampak yang ni boleh. XY ada? Oh tak ada. X tak ada, Y tak ada. Ini boleh. Ini boleh. SY ni boleh. Lagi 2 ni tak boleh tak boleh tukar. Okey, jadi sama dengan 5x kuasa 2. Ini berapa ni? 3xy. 3xy salah. Negatif 3xy. Betul. Negatif 3xy sebab awak akan kira yang ni Awak akan kira tambah 2 tolak 5. Tambah 2 tolak 5 mesti dapat negatif 3. Okey, hati-hati integer, hati-hati Okey, tolak 2y kuasa 2. Jadi jawapannya ialah C lah kan. Okey, jawapan yang sama ialah C. Hati-hati sebab takut kalau dalam pilihan jawapan dia ada tolak 3 tambah 3. Tadi awak sebut tambah dia jadi salah. Okey, tukar nombor 4. Okey, apakah nilai P dalam, okey tak nampak ni ada punca kuasa. Okey, macam ni soalan dia. Ni ada punca kuasa ni. Cikgu scan dah hilang dah pula dah. Scan padam background. Bila padam background dah hilang. Okey, jadi punca kuasa ni negatif 0.064 sama dengan okey, punca kuasa 3 P kuasa 3. Okey, dia tanya P kuasa 3 ni berapa? Kalau awak tengok nombor lah. Nombor ni 64. Okey, kalau awak tengok dia ada 0.0 kan. Kalau kita tulis nombor yang kita biasa lah. Katakan punca kuasa 3 bagi 64. 64. Ini awak dapat berapa Itu awak tahu kan? 4. Okey, dapat kan? 4 kan? Okey, kalau awak tekan kalkulator awak akan pergi shift punca kuasa 3 bahagi 64. Ini nombor yang kita boleh nampak lah. Okey, 4 kan? Okey, awak kena tulis yang tu dulu lah. Tulis yang ni dulu. Ni kita dah nampak. Okey, kemudian kalau awak cari pula punca kuasa 3 bahagi 0.064. Ni sama dengan berapa? Ni saya ada negatif ni. Okey, kalau awak cari yang ni pula. Negatif ni. Negatif 0.064. Ini awak dapat berapa? Boleh tekan kereta tak? Negatif 0.4. Okey, tengok kalau awak tekan kereta. Punca kuasa 3 bahagi negatif kan 0.064. Dia keluar nilai negatif 0.4. Dia ada nilai lah kan. Okey, dapat negatif 0.4. Jadi awak tulis ni negatif 0.4. Okey, jadi awak dapat tadi negatif 0.4. So kita nak buat persamaan lah sebab kita nak tahu P tu apa. Okey, kita nak tahu P tu apa. Jadi kita akan tukar bentuk. Ni apa? Betul lah, negatif 0.4 So bila awak tukar bentuk, awak akan tulis macam ni kan. Punca kuasa 3 bagi nilai negatif 0.064. Awak boleh juga tulis bentuk macam ni. Punca kuasa 3 bagi nilai dia bila awak tekan dapat negatif 0.4 kan. Tapi kalau awak nak buat, kalau awak nak wujudkan punca kuasa 3. Sekarang ni ini jawapan ni tak ada kan punca kuasa sebab kita dah dapat jawapan kan. Kalau awak nak buat persamaan supaya bentuk dia sama, awak nak buat macam ni. Bentuk sini sama dengan sini macam tu, okey? So awak akan tulis dalam ni negatif 0.4 darab negatif 0.4 darab negatif 0.4. Sekarang bentuk dia sama tak? Dua-dua ni sama tak ni? Okey? Sama kan? Sebab bila awak tekan negatif 0.4 ni 3 kali, awak akan dapat negatif 0.064. Okey, jadi dia samalah. Okey, jadi kita boleh tukarkan bentuk dia ni jadi macam ni. Punca kuasa 3 bahagi
bukan bahagi. Punca kuasa 3 bagi negatif 0.4. Kuasa berapa? 3. 3. Okay. So dekat sini kita boleh juga tulis macam ni. Bentuk soalan tu. Punca kuasa P. Punca kuasa 3 bahagi P kuasa 3. Okay. Punca kuasa 3 bagi P kuasa 3. Ni kan bentuk soalan ni kan. Bentuk soalan ni macam tu kan. Jadi kita tukarlah supaya dia dapat sama bentuk. Okay. Jadi kita akan dapat. P ni kita dapat berapa? Okay, nampak tak? P berapa? Okay, kalau kita tengok P yang kat dalam ni, okay, kita tak punca kuasa 3 sama, kuasa 3 sama. So, kita akan dapat nilai P ialah negatif 0.4. Okay, jadi jawapan dia ialah A. Okay, nombor 5 senang. Okay, seterusnya nombor 5. Nombor 5 senang kot. So, yang ni Y ialah, so Y berada di sini. Ni awaknya Y. Cikgu dah besarkan gambar Okay, jadi Y kat situ ialah satu pantulan. Pantulan pada garis lurus WX. Oh, ini ialah WX. Ini ialah garis pantulan. Ini ialah awak punya garis pantulan. So, kita kena bagi perhatian kat garis ni lah. Dengan titik Y. Okay, soalan dia antara titik A, B, C, D yang manakah objek bagi Y? Jadi kita kena kira je lah bilangan dia sama kan? Senang kan? So kita kena kira je lah jarak dia mesti sama lah. Jarak Y ke pantulan mesti sama dengan jarak yang sebelah sana. So jawapan awak yang mana? A, B, C, D? A. A. Okay, kita semak. Okay, kawan awak dapat A. Kita semak dia punya jarak dia Okay, cikgu nampak ada jarak kat sini. 1, 2, 3, 4. Dia pergi dekat WX ni ada 4. Okay, dia ada melintang 4 kali ni. Dia boleh berhenti dekat sini kotak ni, perpenjuru segitiga, segi 4 ni So sini mesti 4 jugalah. Ni kita dah ada kiraan 4 ni jarak ni. Kita dah ada 4. So dekat sini sama. Kita mesti 4 juga tengok dia sampai dekat mana. 1, 2, 3, 4. Jadi betul jawapannya ialah A lah. Bulatkan yang A tu. Okay. B baru 2. So dia kena extend lagi sampai A. Okay, nombor 6 Nombor 6. Rajah menunjukkan. Okay, kecurunan kan M. Kalau kita tak baca pun, okay, dia tulis ni kecurunan. Tapi kalau kita tengok pun M, kita dah tahu M ialah wakil untuk kecurunan nilai kecurunan. Okey, jadi ada 4 jenis kecurunan kat sini. So soalan dia ialah yang mana yang paling curam. Okey, paling curam kita mesti ambil nilai yang paling tinggi lah. Kecurunan dia. Kecurunan paling tinggi itulah yang akan menunjukkan nilai yang paling curam. Okey, so antara banyak ni kita kena cari kecurunan yang paling tinggi. Itu yang akan menunjukkan dia punya kecuraman dia yang paling curam. Okey, jadi antara yang ni semua kan. Okey, jadi awak, okey, ni ada positif negatif kan. Ini positif. Tapi M, J, K ada negatif 8. So kalau kecurunan kita tak baca nilai negatif, ingat tak? Okay, kecurunan kita tak baca nilai negatif dia. Okay, so kita akan dapat dia punya nilai dia sebenarnya 8. Apa makna kecurunan? Apa makna negatif ni? Jadi negatif ni menunjukkan dia punya condong dia arah situ. Okay, condong dia arah ke mana Kiri. Okay, ini kan condong ke kiri ni. Condong ke kiri menunjukkan dia punya nilai ialah negatif lah. Dia ada nilai negatif kat situ. Tapi kita tak baca. Untuk kecurunan kita tak baca negatif ni. Okay, jadi nilai dia ialah 8. Okay, satu lagi ada negatif kat sini MTU ni. MTU ni sama dengan negatif 1/2. Tapi kalau kita baca nilai dia sebenarnya ialah 1/2. Antara 6, 3, 8, negatif 2.
Okey, awak akan tengok 6, 3, 8, negatif 2. Mana yang paling tinggi kecerunan dia? Kecerunan yang paling tinggi 6. sekali? 6 paling tinggi? 8. Yang cikgu highlight ni. Okay. 6, 3, 8, 12 kan paling tinggi 8 lah kan. Kita tak ambil kira nilai negatif dia. Sebab negatif tu menunjukkan dia condong kiri atau condong kanan sahaja. Kalau kecerunan lah. Okay, ni cerita kecerunan kan. So, kita tak baca negatif tu. Okay, jadi nilai yang paling tinggi ialah 8 lah. Betul tak? Kan 8 paling tinggi? Okay, jadi jawapannya ialah C. CJK Jadi jawapan dia ialah C. Okay, garis JK. Okay, so nombor 7 sekarang. Ini persamaan setara ni ini persamaan setara ni. Bentuk macam ni. Okay, ini ialah nisbah. Dia bagi bentuk nisbah. Jadi awak akan tulis macam ni lah. Senang cerita awak label dulu. P, kemudian awak ada Q, kemudian awak ada R. Masukkan dulu nilai dia. Ni paling senang lah. Paling senang nak kira. Okay, masukkan nilai ni dulu. P dengan Q ialah 7 kepada 6. Q kepada R yang ni yang belakang ni Q dengan R. Kena ambil nombor yang betul. So, Q ada 3, R ada 4. Awak buat macam ni kemudian baru kita setarakan dia. Bila kita setarakan dia, kita kena guna nilai yang dapat nombor yang sama lah. Jawapan awak berapa untuk soalan ni? Dot. Donkey. Dapat D Donkey. Okay, dalam kes macam ni kita nak bagi sama sekarang. Okay, kita semak jawapan yang dapat D tu ramai. Okay, so kita nak samakan. Jadi dekat sini kita tengok nombor apa kita boleh dapat. Kita kena ambil kira yang ni lah sebab dia ada 6 dengan 3. So macam mana kita nak samakan dia? GSTK. GSTK ialah gandaan sepunya terkecil So antara 6 dengan 3 ni boleh jadi nombor berapa di sini? Boleh tukar kepada nombor berapa? 18. 18 boleh. Okey, awak boleh tukar 18. Tapi kan nak lagi senang kan. Kalau 18 ni kan awak kena kecilkan. Nanti awak kena kecilkan. Sebab nombor dia besar. Kalau awak tengok sini, kenapa kita boleh ambil nombor lain? Sebab dia boleh jadi 6. Macam mana nak jadi 6? Ini 6 darab 1. Sini darab berapa? Darab 2. Darab 2. Pasangan dia 2. Q dengan R ni pasangan yang sama. So sini darab 2, sini darab 2. Q dengan P ialah pasangan yang sama. Jadi 7 darab 1. So depan dapat 7, tengah 6, belakang dapat 8. Awak buat 18 boleh juga. Boleh juga. Ini darab dengan 6 atas darab dengan 3. Tapi kan nanti awak kena permudahkan. Kena potonglah pula. Sebab nombor besar. Kalau nombor dia semua besar, boleh kecil awak akan kecilkan. Okay? Okay, jadi kat sini kita dapat jawapan dia ialah D. Okay, tukar nombor 8. Okay, nombor 8 Okay. Bila awak nampak kedudukan macam ni, ada macam ni, ada garis mengufuk, ada atas, ada bawah. Ni maksudnya garis mendongak, garis tunduk. Sudut, dia ada sudut ni. Sudut dongak, sudut tunduk ni. Okay, tengok jawapan. Ada sudut dongak, ada sudut tunduk. Ni sudut tunduk. Sini ada sudut dongak. Ini silibus tingkatan 1 Okay, ingat lagi tak? Okay. Darjah 3 menunjukkan kedudukan Johan. Sini Johan. Seekor burung dengan bot. PR ialah garis mengufuk. Okay, PR ni lah. PR ialah garis mengufuk. PR ialah garis mengufuk. Pandangan kita mesti ada garis mengufuk. Kita nak tengok dia sudut tunduk atau sudut dongak, mesti bermula daripada garis mengufuk. Itu dia punya keywords dia. Okey, sekarang antara berikut manakah yang benar? Semak yang pertama. Sudut RPQ. RP dengan Q. RP dengan Q. Kat sini lah kan? Sini kan? Okey, kat sini ialah sudut dongak Johan dari burung. Betul tak? Sudut dongak Johan dari. Dari awak tengok dari. So mata mesti dia ada di sini tau. Mata awak pandang mesti ada di sini. Dari burung bermakna mata kat sini lah. Mata awak dari burung. Kemudian awak dongak ke Johan. Betul tak? Kemudian dari burung awak dongak ke Johan. Salah kan? Tak boleh pakai yang A. Okey, B.
sudut PQS. PQS kat sini pula. S ada kat bawah. So sekarang sudut kita tak ada kat situ. Sekarang sudut kita PQS dekat Q lah pula. Kat sini pula sudut kita. Sudut kita kat sini sekarang. Okey, ialah sudut dongak bot dari Johan. Sekarang mata kita tak ada kat sini. Mata kita dah tukar. Mata kita dah pergi dekat Johan sebab dia kata dari Johan kan. Ni dari Johan kan. Mata kita kat Johan sekarang. Mata kat sini. Kita lihat dari sini. Kemudian kita lihat sudut dongak. Sudut dongak bot. Betul tak bot ni dongak dari Johan? Betul tak sudut dia berada di sini? Sudutnya pula berada di sini. PQS. Betul ke tu? Tak nampak connection kan? Sudut dia berada di sini. Tapi dia dongak bot ni dari Johan. Bot tu kan kat bawah kan? Okay, jadi kita tak nampak yang ni B ni. Okay, tengok yang C. QPR. Kat mana pula? QPR. Okay, padam mata. Padam. Okay, sudut. Tengok yang C Sudut P ni. QPR. QPR kat sini jugalah. Kat sini. Okay, sama dengan A tadi. QPR kat situ ialah sudut dongak burung dari Johan. Dari Johan, mata ada kat sini. Mata dekat sini, dekat Johan. Tapi dia dongak. Dia tengok ke atas. Okay, dia sudut dongak, ada burung kat situ. Betul ke tidak? Betul. Betul. Jadi jawapan ni ialah C lah. Faham? Okay. Dia tanya mana benar, kita kena semak satu-satu lah. So C ni dah betul Sebab betul lah sudut ni. Sudut yang kat sini. Sudut dongak burung ni memang mendongak sebab dia berada di atas dari Johan. Okay. Jadi jawapan dia ialah C. Okey, inilah soalan nombor 9. Penyelesaian bagi 2P tambah 4 kurang daripada P per 4 tolak 10. Okey, jadi awak kena selesaikan masalah ketaksamaan linear Ketaksamaan linear ni pun mesti kata 1. Okey, jadi kita nak selesaikan P sebab tengok soalan. Soalan dia punya jawapan dia ni Jawapan dia ni semua P. Semua P. Jadi kita kena selesaikan P lah. Jadi awak pindah yang ni. Pindah. 2P. Pindah jadi apa? Tolak. Ni positif kan? Ni positif kan? Tolak P per 4. Kurang daripada negatif 10. Pindah yang ni. Sekarang pindah yang tu. Jadi apa? Negatif 4. Okey, dia akan jadi tolak 4 dah kat situ. Tukar tanda Okey, sambung. Jadi tekan kalkulator. Sekarang kat depan ni. Okey, awak terus tekan kalkulator senang. Okey, awak tekan tambah 2. Tolak 1 per 4. Sini kan ada 1 kan? Sini ada 1 kan? Depan ni 1. Okey. Jadi kalau tekan kalkulator awak akan tekan macam ni lah. Nak dapat nilai tu berapa. Boleh tak tekan kalkulator? Kenapa tak nak on ni? Okey, 2 tolak 1 per 4. Okey, awak dapat 1/3 per 4 kan? So sekarang ni kita nak pindah kan? Kita nak selesaikan P. So tukarlah bentuk dia. Tukar bentuk ni. Tekan shift, tekan ABC. Tukar bentuk yang ni So akan dapat 7 per 4. Dapat sama tak dengan cikgu? Kalau awak tengok kat sini, dua-dua ni nilai dia hutang. Jadi kalau dua-dua hutang, dia tak akan dapat positif. Okay, dia akan tambah semua hutang berapa. Okay, 7 per 4 P sama dengan kurang daripada negatif 14. Jadi P kurang daripada negatif 14. 4 ni pindah. Ini pindah jadi apa? Pindah 2. Pindah ni. Pindah ni jadi apa? Sini. 4/7. Tukar Darab dengan 4 bahagi 7. Tukar tempat. Okey, jadi P kurang daripada. Kira ni dapat berapa? negatif 8. Negatif 8. Jadi jawapan dia ialah A.
Dapat jawapan A. Okey, untuk persamaan macam ni ketaksamaan linear macam ni, bila selesaikan masalah tanda ni kan ada tanda kat tengah ni kan. Tanda kurang ni kan. Tengok tanda ni kurang daripada. Okey. Sekiranya yang awak pindah ni melibatkan tanda negatif, bahagi atau darab. Okey, ni tips yang mungkin awak lupa kot. Okey, kalau awak pindah ketaksamaan ni yang melibatkan tanda negatif ataupun darab, bahagi. Pindah yang melibatkan bahagi atau darab tapi dia ada tanda negatif. Okey. Simbol kena songsang tu simbol ketaksamaan tu kena songsang. So dalam kes ni macam ni lah bentuk dia kan. Okey. Bentuk dia macam ni kurang daripada. Dia tak tukar lebih besar daripada sebab dia tak melibatkan yang ni. Dia tak melibatkan negatif kat depan ni. Kalau awak pindahkan tu dia ada negatif, darab atau bahagi, maka awak kena tukar. Okey. Kalau ada macam ni awak kena tukar dia jadi bentuk lebih besar. Okey. Tu mungkin tips yang awak dah lupa kot. Okey, cikgu share je lah. So dalam masalah ni tak adalah. Sebab dia kan positif kat sini. Okey, nombor 10. Nombor 10 senang. Dapat jawapan berapa? Boy. 8. Dapat 8. Ada jawapan lain? Oh, 16. Ada jawapan lain ke? Tak tahu kira. 16. Ada yang dapat 6. Okey, ada yang dapat 8, ada yang dapat 16. Kita semak jawapan. Okey, macam mana awak kira ni bila cikgu dah pernah share tips dia bersudut tegak. Dia dah tulis kat sini segitiga tu bersudut tegak. Kemudian pula dia ada 90 darjah. Jadi bila dia ada bentuk macam ni, segitiga tepat 90 darjah, kita kena guna apa? Teorem Pythagoras. Betul. Okey, kita kena guna teorem Pythagoras. Nak tolak ke nak tambah ni? Tolak. Kita kena tolak sebab yang paling panjang ialah hypotenuse. Jadi awak kena tulis macam ni, 20 kuasa 2 tolak 12 kuasa 2. Okey. Jadi X kuasa 2 awak dapat. Tekan kalkulator yang ni. Tekan kalkulator. 20 kuasa 2 tolak 12 kuasa 2 awak akan dapat. Okey, awak akan dapat tu. Betul tak? 256. 256. Tapi ini X kuasa 2. Jadi awak nak cari X sama dengan punca kuasa 256 sama dengan. Tekan punca kuasa dia pula berapa? Dapat? 16. Okey, 16. Tekan punca kuasa 256 awak akan dapat 16. Okey, boleh juga kalau awak terus kat sini tadi. Kalau nak buat macam ni pun boleh. Atau awak boleh buat macam ni. X sama dengan terus punca kuasa. Okey, nombor masuk sini. Terus punca kuasa boleh. Tapi tekan satu-satulah. Nak elak kesilapan, tekan dulu punca kuasa. Tekan dulu kuasa 2 ni. Okey, kira dulu kuasa 2. Kemudian baru tekan punca kuasa. Jadi jawapan dia ialah ni okey, ni jawapan dia ni. Jawapan dia ni 16. Okey, jadi jawapan dia adalah 16. Jawapan dia adalah C lah. Okey, jawapan dia adalah C. Okey, perbincangan kita tamat dekat nombor 10 Jadi nombor 11 hingga 20 kita akan sambung lagi lah minggu depan